Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil waham وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma taufiqi wa la i'timadi illa 'ala rabbi ar-raufir rahim wal fattahil alim. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dikasihi dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malam yang kedua daripada program kita di atas tajuk kerana apakah saya Asy'ari dan bukan Wahabi. Maka semalam sebagai mukaddimah dan kita dah masuk bicara, maka di sini sebelum daripada kita nak masuk bicara dengan tajuk pada malam ni sambung daripada semalam, maka saya ambil masa sikit nak royak benda hak kita kecek semalam sebagai kesimpulan, sebagai khulasah. Nah, maka bagi saudara-saudari semua yang masuk maridah, kita pakai share pergi kepada kawan-kawan kita dalam like kelum ke hak dia izin boleh share supaya panggil apa kita beramai-ramai muzakarah supaya dapat manfaat bersama dan tambah ilmu kita bersama insya-Allah. Saudara semua, jadi semalam sebab apakah kita Asy'ari dan bukan Wahabi? Jawabnya kerana Asy'ari ini ataupun Asy'ariyah, Asy'ariyah, orang yang ikut Imam Abil Hasan Al-Asy'ari pada bab akidah ni ialah daripada golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itulah kita suka dan puji kepada Allah yang Tuhan menjadikan kita Asy'ari. Kerana Asy'ari daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka yang kata lagu ni bukan kita kata, bukan seorang dua yang kata, bukan 10-20 yang kata, bukan 100-200 yang kata, bukan 1000-2000 orang yang kata, bahkan juta-juta orang kata lagu ni semenjak korun yang keempat sampai kepada masa kita sekarang. Nah, sebagaimana semalam kita wahai tokoh-tokoh ulama yang hebat, maka yang siqah, yang orang baik, takwa kepada Allah dan tak bohong dalam hidup dia, maka dia beri penjelasan kepada kita, kata siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka semalam kita baca, maka bagi orang yang ikut bersama pada semalam agak tahu dengan cara jelas benar-benar lah. Kata apa? Kata Ahli Sunnah wal Jamaah ialah kena kepada Asy'ariyah. Maka daripada Asy'ariyah ni Maturidiyah, Ashabul Hadis, dia panggil puak tula saja. Walau nama berlain-lain, tapi semua tu Ahli Sunnah wal Jamaah sebab bab akidah pegangnya serupa, pegangnya sama. Maka akidah dia tak terima berbilih. Benar hak kena, dia tak terima berbilih sama sekali. Bukan hak kena satu saja,
dan yang lain lagi palsu sesat belaka. Maka kena yang dengan hadis yang Nabi kata bahawa seumat dia akan pecah, akan berpuak-puak tubik sampai kepada 73 puak. Nabi kata. Maka semua tu celaka belaka, sesat belaka, malaikat satu sahaja yang betul, yang benar. Maka satu ni dinamakan al-firqah an-najiyah, kumpulan yang betul, kumpulan yang benar, kumpulan yang selamat, kumpulan yang buntung dunia akhirat. Maka siapakah dia panggil al-firqah an-najiyah? Maka para ulama kata kena kepada ahli sunnah wal jamaah. Maka siapa ahli sunnah wal jamaah ni? Kena kepada Asy'ariyah. Semalam kita goyak dah. Ni sebagai kesimpulan hak kita goyak semalam, saudara semua. Baik. Maka sebelum kita nak masuk bicara pada malam ni, yang kita nak jawab, sebab apakah kita ni, saya sendiri, sebab apakah kita Asy'ari dan bukan Wahabi? Yang pertamanya, sebagai semalam kita goyak ada, kerana Asy'ari ahli sunnah wal jamaah dan Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan malam ni kita nak kacihan ni, yang Wahabi ni bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Kita dengar sekali. Tapi pada awal-awal ni saya ambil masa sikit sebanyak, ulai sikit. Jika kita dengar dah semalam, kita boleh ambil faham dengan daripada ringkas-ringkas. Dan jika orang yang tidak bersama kita pada semalam, dia boleh tahu apa yang kita kecek semalam, walaupun bukan secara luas, itu sebagai kesimpulan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saudara semua, jadi saya yakin, sepenuh-penuh yakin, kata tajuk dan kitab yang saya baca ni, tajuk yang saya baca ni, mulai dari semalam seterusnya sampai kepada habis kitab, insya-Allah. Setiap malam dia 40 lebih kurang sampai pukul 10 lebih-lebih. Saudara semua, saya yakin dia panggil, boleh kata dekat-dekat 100% dah. Kata apa? Kata ada cerak orang yang tak setuju dengan apa-apa yang kita duk bincang ni. Cerak dah tu iaitu daripada saudara kita, dia panggil apa? Wahabi dan Salafi. Tapi yang jikalau ada duk dengan saya ni daripada golongan Wahabi ataupun Salafi, maka dia panggil apa? Minta dengar habis dulu. Jangan gaduh rad. Jangan gaduh letter dulu. Dengar habis dulu. Daripada awal sampai kepada akhir, bahawa kita dah sudah siap dah nak rak-rak, tak ada masalah. Jangan dia panggil jangan rak, sabar sikit. Walaupun saya tahu kata cerak, dia panggil apa? Rad tu kena datang cerak dah. Tak dapat tidak lah tu. Cuma orang nak kecek tu tak berani saja. Dan nak buat bila saja gitu ya. Tapi minta dia panggil apa? Break dulu, sabar dulu, nanti habis dulu. Sebab apa? Sebab dia tak habis ni dia panggil kita pergi letter dah ni, dia bukan dia lah. Tu dia. Baik. Dua. Yang ketiga pula, kita terima kasih kepada saudara yang kombin semalam, beberapa kombin. Dan pagi ni pun ada, tengah hari ni pun ada, petang ni pun ada, tentang benda kita kecek semalam, saudara semua. Maka daripada kombin yang dia minta, kata nak dengar apa ni? Nak dengar alasan daripada Quran dan Sunnah. Nak dengar ayat Quran, daripada Quran, daripada hadis. Baik, saudara semua. Jadi sebelum kita nak masuk bincang tajuk kita pada malam ni, Wahabi bukan daripada ahli sunnah wal jamaah, maka saya jawab sikit tentang kombin yang suruh kita bawa data ayat Quran dan hadis Nabi sebagai dalilnya. Pertama, saudara semua, kita kena faham,
Kena faham dulu kata di sekarang learning, masa ni je learning kita duk bincang bab gapo. Kena faham dulu. Jadi kita duk bincang kata puak mana ke ahli sunnah wal jamaah. Walau kumpulan tu ramai, puak tu banyak, tapi kita ambil hak semasa learning. Kita ambil hak semasa learning. Hodok berlaku dalam masyarakat sama di tempat kita dan di Malaysia dan di Indo dan di mana-mana lain. Nah, ada. Kita ambil hak masa learning. Kita sambil hak masa dulu ambil hak masa learning. Nah, iaitu di antara dia panggil apa? Asy'ariyah dan Wahabi. Nah, kecil betul-betul. Tak ada om-kom pada. Maka tak kalau ada dua golongan ni duk di kiri di kanan ni, maka kita tahu cerak dah. Kata dalam ramai-ramai firqah, Nabi kata satu kumpulan saja yang betul yang selamat. Dan yang betul yang selamat ni yang dinamakan firqah najiyah ni, sebagaimana kita ayat semalam, kena kepada ahli sunnah wal jamaah. Baik. Maka semua tu pakai dakwah kata kami ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka sebagaimana saya pun dakwah serta alasan. Nah, ada kata kami Asy'ariyah ni ahli sunnah wal jamaah. Apa alasan? Semalam kita bicara dah. Nah, dan kita tolak pula. Tolak kata Wahabi bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Kita dengar lagi. Nah, kalau gitu di hari ni di jalan kita duduk nak kenal kata golongan mana hak kena dengan muwasafat ni sifat-sifat ahli sunnah wal jamaah ni dia panggil kena hak mana, kena kepada Asy'ariyah ke kena kepada Wahabi. Nah, ada. Kalau gitu muwasafat dia ada. Nabi cerita. Iaitu firqah najiyah ni adapun kena kepada ahli sunnah wal jamaah ni sifat dia lagu ni. Maka siapa yang sifat dia serupa dengan sifat hak Nabi raya, maka dia mau tu dah firqah najiyah. Maka fuat tu dah ahli sunnah wal jamaah. Dan hak lain yang tak serupa dengan sifat hak Nabi raya bukan. Walau dakwah pagi betul Malaysia kata ahli sunnah wal jamaah pun bukan. Orang tak wak kira di dakwah. Orang wak kira di benar ada sungguh. Tu. Maka nak tahu kata siapa gini, siapa hak paling tahu sifat hak Nabi raya tu siapa? Siapa yang paling tahu sifat hak Nabi raya kata ahli sunnah wal jamaah sifat dia lagu ni. Maka siapa yang ada sifat ni, demo ni lah ahli sunnah wal jamaah ni, siapa yang lebih tahu? Adakah semua orang? Tina jatuh, tua muda, alim jahil, pakai kaya, adakah semua orang? Cerak, tak ada siapa jawab lagu tu. Mesti jikalau kita orang yang berakal, yang sadi, kita mesti jawab kata orang yang lebih tahu bab hadis ni kena kepada ulama hadis. Nah, orang yang paling faham agama kena kepada para ulama yang hebat. Nah, ada cerak dah. Sebab itulah kita ambil para ulama mari buat dalil. Bukan ayat Quran, sebab ayat Quran tak royak kata Wahabi betul. Tak ada lah Quran lagu tu. Nah, Asy'ariyah dia panggil apa? Lagu ni. Tak ada lah Quran lagu tu. Nah, cuma Nabi royak muwasafat dia. Nah, ada. Maka orang yang paling tahu sekali para ulama. Ya gini saudara semua. Supaya diri misalnya Allah ni musim diri Nah, dia suti kereta yang dia mau pergi jual. Saya biasa dulu takat dia pergi jual di dia panggil apa? Ambil di Nesta, pergi jual di jalan. Masa dulu. Nah, ada. Lepas tu jadi
Wagi ustaz kereta ni ia becek. Hak mana hak orang panggil apa siapa masuk kerik haya nono ai masuk tu orang panggil apa hak mana putih hak mana masuk hak mana siapa kerik hak tak apa ia boleh becek habis. Maka adakah boleh kita nak kata mana ayat Quran mana hadis yang tunjuk kata bahawa dia ni tak masuk, bahawa dia ni putih, bahawa dia ni masuk? Dia bukan ya lagu tu. Ya sebab tu ya bukan ya. Sebab apa? Hak tu kena pengalaman orang yang kenal sungguh masuk bab diri. Dia boleh tahu kata lagu ni putih kan masuk. Dia lebih tahu. Itu bawah diri. Juga orang ikut orang panggil apa, orang ikut kerja yang lain. Yang dia meher kepada benda tu. Misal kata, le kampung kita, le kampung satu kampung ni. Nah, banyak mana tinong ngajate misal kata. Adakah kena ambil ayat Quran mai guna? Ayat Quran kata gamar tino. Sebab Tuhan sebut gini. Gamar lelaki misal kata. Sebab Nabi sebut gini. Ada tak lagu tu? Tak ada siapa kata lagu tu. Tak ada siapa jawab lagu tu. Kalau jawab lagu tu dia motor kesong dah utak. Nah, ada. Sebab dalil ni kadang-kadang bukan kena daripada ayat Quran belaka. Bukan daripada hadis belaka. Kita kena hebat tajuk benda isi tu gapo nama. Kena faham situ dulu saudara semua. Tu dia. Jangan tutup kata nak Quran, nak ayat Quran. Dak hak tu dia mari belakang-belakang dia mari. Siapa tempat dia mari sendiri dia. Saudara, maka kelih kepada benda bab ke bab. Tak ada kena dengan dia faham dah. Tu kita orang panggil minta faham bersama saudara semua. Kalau gitu kita nak tahu kata siapa ahli sunnah wal jamaah. Maka hak boleh royak kepada kita dengan secara jelas, betul, benar dan orang panggil dekat dengan betul sekali dan selamat daripada salah sekali ialah para ulama. Para ulama. Mereka yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, dapat ilmu dan orang panggil apa? Jadi ahliyah, ada ahliyah. Ada jadi orang yang berahli. Orang yang berahli. Ada. Maka ia lebih tahu. Sebab tu kita kena ambil dalil daripada perkataan dia sebab dia kaji mari dah. Lepas tu kita ambil bukan seorang dua. Sebab tu minta faham dulu saudara semua. Jangan tutup benda yang tak sakut paut. Allahu akbar. Baik. Itu sikit sebanyak yang orang panggil apa? Kita orang panggil sikit sebanyak royak benda yang sakut paut dengan semalam dan jawab beberapa soalan yang setengah-setengah kita tu tekan mari. Kita hormat kepada pendapat yang tekan, tapi kita royak saat ni faham kata kadang-kadang benda ni tak mesti ayat Quran, tak mesti hadis sebagai dalil. Misal kata orang panggil apa langit atas kepala kita. Misal kata ataupun satu buat satu lebih dua. Tak mesti guna Quran lagu tu. Ia benar kepada benda, we faham dari situ. Baik. Saudara semua, maka mari masuk dalam tajuk hak kita nak bincang pada malam ni. Jadi sebagaimana huwaqa yang tertulis itu ialah yang pertama, sebab apakah saya Asy'ari dan bukan Wahabi? Yang pertama, sebab Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana alasan dalil hak tahu aris maleda. Ada. Dan yang kedua, sebab saya bukan Wahabi, sebab Wahabi bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka golongan yang selamat ialah ahli sunnah wal jamaah. Orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah sesat dan geleweng dan orang panggil apa? Masuk dalam golongan ahli bid'ah. Sebab tu tak kalau saya yakin sepenuh-penuh kata Asy'ari ni ahli sunnah wal jamaah, sebab tu saya di Asy'ari. Sebab tu saya ikut Imam Asy'ari bab pegangnya akidah dan saya tak ikut Wahabi. Sebab Wahabi bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu jawapan kita saudara semua. Kalau gitu, mana dalil? Mana dalil yang tunjuk kata Wahabi ni bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya minta besar-besar hati daripada semua penonton yang bersama kita
Nah, sekarang ni 1 orang lebih-lebih, maka kita share lagi insya-Allah, ramai lagi saudara semua. Kita buka dada luas sikit. Nah, dan insya-Allah saya nak jaga mulut saya tak siwi keluar ke perkataan yang dia panggil yang keji, yang tak baik, yang dia panggil tak comel lah. Kalau keluar pun saya minta maaf lebih dahulu. Tapi saya nak jaga seboleh-boleh jaga, tak siwi dia panggil punah perasaan. Sebab apa? Sebab kita ni mari bicara bab ni bukan nak kepada kalah benar, bukan nak kepada kuam sakcai, bukan nak kepada benda nak dia panggil bala kelahi, tidak. Kita semua saudara belaka. Kita saudara seagama saudara, lagi saudara sebangsa pula dah. Nah, orang Melayu, orang Petaning semua. Nah, ada. Sebab tu kita kena ada sifat kasih sayang. Cuma kita mari bicara ni mudah-mudahan orang panggil pun dapat jelas. Nah, tu bit natijah hak kata hak mana betul, hak mana salah. Jika saya yakin kata saya salah, saya tinggal salah, saya ikut benda hak benar. Jika saudara yakin kata saudara orang panggil salah, maka tinggal hak salah tu mari ikut hak benar. Nah, itu dia. Maka insya-Allah lepas daripada saya berkecek ni sampai kepada habis, dah keluar tak apa daripada Wahabi, seorang ke tuan-tuan ataupun siapa, mari raklik pun tidak ada masalah. Menyata semula, kata kami gini sebagai saya menyata ni, tak ada masalah. Tapi minta dengan Wahabi dulu saya ni. Lepas tu sama ada orang Holik Asy'ari dengar Lik Wahabi duk hurai, dengar dengan insaf. Jangan dengar dengan nak moreh. Jangan dengar dengan hati yang katuk sibuka langsung, jangan lagu tu. Juga orang daripada golongan Wahabi apabila dengar orang daripada Asy'ariyah duk royak alasan apa, dengar baik-baik, bukan dada ubi luar, jangan ta'assub saudara semua. Baik, Allahu Akbar. Kalau gitu Wahabi ni sebab apa kita boleh kata bukan ahli sunnah wal jamaah saudara semua? Yang pertama, Wahabi ni kena kepada kumpulan yang ikut seorang lelaki yang beranak di Najd. Jadi pada Qurun yang ke-12 tahun 1115 Hijrah, maka telah beranak keluar kepada alam dunia seorang nama Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad ibn Abdul Wahhab. Maka dia ada ayah dia nama Abdul Wahhab, ulama besar, ulama Hambali, dan ada orang panggil saudara dia nama Sulaiman bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Maka sehingga dia besar, tapi dia ni menyalahi ayah dia, dan ayah dia sangat marah ke dia, sebagaimana buku sejarah telah bagi tahu kepada kita. Dan juga kakak dia ataupun Sulaiman saudara dia ni juga tak setuju dengan pendapat dia, bahkan dia rad Muhammad bin Wahhab ni beberapa buah kitab. Nah, maka kalau gitu kesimpulannya, ayat kata belum daripada masa tu Wahabi tak ada. Wahabi tak ada. Sebab apa? Sebab Wahabi ni ialah orang yang ikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabi ni kumpulan orang yang ikut seperti kita lah, ikut kita ni Syafi'i, ikut Imam Syafi'i. Kita ni Asy'ari, ba'aqidah kita ikut Imam Asy'ari. Nah, maka Wahabi ni ialah kena kepada kumpulan yang ikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang beranak pada tahun 1115 Hijrah. Dan dia ni umur panjang, Tuhan taruh umur dia, rahimahullah. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sampai dia mati 1200 ni. Jadi umur dia tu 90 tahun lebih kurang. Kalau gitu dia beranak di masa tu. Jadi belum tu tak ada lah, belum tu. Dan belum tu Asy'ariyah ada dah lipoh dah. Bahkan di masa tu ambil daripada Qurun yang keempat 300 lebih-lebih, siapa tu semua tu boleh kata masyarakat Islam sebagaimana kita kecek semalam, semua tu Asy'ari. Semua tu Asy'ari. Hak Ahlussunnah wal Jamaah ni. Lepas tu adalah kumpulan yang sesat tu.
ada Mujassimah, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Khawarij, ada. Tapi dia panggil apa? 95% daripada umat Islam Asy'ari. Nah, tu. Baik. Maka kumpulan yang ikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenali dengan Wahabi. Nah, maka masa dulu kumpulan ni dia bangga dengan nama Wahabi. Dia bangga. Sebab tu jika kita kelih fatwa dan ulama-ulama Wahabi di Mekah ni, nah, tu dia bangga, dia kena bahasa hebat apabila orang kata mu Wahabi. Tapi learning dah berubah kelakuan. Tak ada siapa nak dia panggil pun nak nisbah kepada Wahabi, tak say. Nah lah ni. Nah ada sebab tu. Sebab nama dia dipunah. Nah nama ni dah sebab Wahabi kau kena kepada penjahat, pengganah. Nah maka halih nama tak nama Salafi. Tak nama ni macam-macam. Tapi dulu gitu Wahabi satu saja. Nah Wahabi. Nah begitu saudara semua. Baik. Maka orang yang ikut Muhammad bin Abdul Wahhab dinamakan puak Wahabi, maka mereka ini bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa boleh kata lagu tu? Sebab dia menyalahi beberapa benda. Yang buat mereka keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah ni, nah ada beberapa benda yang pendapat mereka tak sama dan menyalahi dia panggil apa ni? Ahli Sunnah wal Jamaah. Setengah daripadanya bab ayat as-sifat. Bab akhbar as-sifat. Ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang duduk sebut bab sifat Tuhan. Nah, maka di sini Wahabi ni dia pendapat dia tak sama dengan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, dah tu baik. Sebab tu dia bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah bab sifat Tuhan. Nah, baik. Lagi pula daripada benda yang dia menyalahi ialah dia mengkufurkan orang. Dia mengkufurkan, mentakfirkan orang Islam. Nah, dengan mudah-mudah, bahkan dengan semata-mata orang tak ikut dia ni kafir dah. Nah, ni. Jadi benda ni faham baik-baik dulu. Hak kita duk kecek ni duk royak masa Muhammad dulu. Masa Muhammad, masa bangun dulu, masa taksis. Muhammad sendiri dan pengikut dia orang awal-awal daripada sahabat-sahabat dia, nah penolong-penolong dia yang membangunkan mazhab dia tu. Dan lepas pada dia lama tu dan dia mati duduk dalam 50 tahun 70 tahun cuang tu nah maka Wahabi ni ma'ruf dengan dia mengkafirkan orang, mengkafirkan orang lain, mengkafirkan orang Islam, sama ada hak buat salah lagi di segi dia tu, dan lebih-lebih lagi masalah ziarah kubur, ia hukum syirik, kafir, dan kafir halal darah. Nah tu orang yang orang yang bertawassul, nah ia hukum kata kafir syirik, maka halal darah. Dan kena-kena tak takut paut dengan kubur, tak takut paut dengan tawassul, tak takut paut dengan apa, tapi mereka tu tak ikut dia saja, tak ikut, dan orang panggil apa ni tak setuju dengan pendapat dia dan menyalahi dia lah kecek betul-betul ke. Maka setiap orang yang menyalahi dia maka dikirakan kafir. Nah, itu dia. Maka ini setengah daripada benda yang dia menyalahi. Menyalahi apa ni? Menyalahi jamahir ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, maka dengan sebab beberapa perkara ni lah yang pendapat dia ni tak sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka wa'wi dia tu keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah dan bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Saudara semua. Itu. Nah, tu.
Baik. Maka di sini ada seorang yang tanya, dia kata sebab gapo orang panggil polis Saudi dia ambil Wahabi ni, mazhab Wahabi pen mazhab lat di Saudi. Maka hak ni saudara semua ia kembali klik kepada sejarah, kepada tarikh. Sebab apa? Sebab dia capur tangan Muhammad bin Abdul Wahhab, dia capur tangan dengan ahli Saud, dengan keturunan Saud, keturunan Raja Mekah lah ni masa dulu hari tu. Jadi puak tu lah dah capur tangan membangunkan orang panggil mazhab dan membangunkan negara. Tu sampai jadi Mekah tu. Dulu gitu ya kabilah masing-masing kabilah ni bukan orang panggil negeri yang besar, mereka satu raja dak kali dulu. Tu ya bandar ya Madinah. Di Madinah Munawwarah, di Mekah, patu ke Madinah ni, maka semua tu ada pemimpin dia gitulah masa dulu. Tu. Maka capur tangan, maka kecek tu panjang. Nanti kita kecek semula. Itu masalah kembali kepada sejarah. Sebab tu orang panggil apa? Raja tu ambil mazhab, orang panggil apa? Wahabi, jadi mazhab lat di Saudi Arabia. Tapi walau begitu pun orang Saudi semua tu hak Wahabi sendiri mai tengah 10% kali, tapi ia khaja ya Wahabi. Itu kena faham baik-baik. Baik saudara semua. Kalau gitu dengan sebab dia menyalahi inilah waktu dia keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Maka di sini saya akan mari bawa datang beberapa perkataan daripada para ulama yang semasa dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, pengasas Wahabi, dan ulama yang kemudian daripada tu yang dia dengan orang panggil anak murid Muhammad bin Abdul Wahhab daripada Wahabi, gapo ia cerita kepada kita dan gapo pendapat para ulama tentang Muhammad sendiri dan tentang pengikut dia. Tu. Maka saudara semua jangan tekan saya lah kata nak ayat Quran janganlah, nak hadis janganlah, sebab bukan tempat dia sini. Kena faham dulu, kena faham bersama. Saudara semua. Baik. Jadi yang pertama ni ialah perkataan tok guru dia sendiri. Tok guru bagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama dianya nama Al-Imam Al-Allamah Muhammad ibn Sulaiman Al-Kurdi Al-Syafi'i. Ialah tokoh ulama yang besar yang hebat di Madinah Al-Munawwarah semasa itu. Dia dan dia mati pada tahun 1194. Imam Sulaiman Al-Kurdi ni ulama tokoh besar daripada mazhab Syafi'i ni yang jadi ulama besar di Madinah Al-Munawwarah. Maka orang yang mengaji dengan dianya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Muhammad ni anak murid bagi Syekh Sulaiman Al-Kurdi Al-Syafi'i. Baik. Maka lepas daripada Muhammad bin Abdul Wahhab ni, dia mari mengaji. Lepas tu dia tinggal, lepas tu dia buat mazhab dia sendiri. Sampai dia menyalahi dan mengkufurkan orang Islam, maka Syekh Kurdi ni tulis surat nasihat kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kita mari dengar apa yang orang panggil apa ni, yang Syekh Sulaiman Al-Kurdi ni tulis pergi kepada Muhammad bin Abdul Wahhab ni, apa dia kata. Cuba kita mari dengar bersama. Baik. Dia kata, ya bena Abdul Wahhab, wahai anak Abdul Wahhab. Kalau kecek betul-betul kita gak, wahai Muhammad bin Abdul Wahhab, salamun ala man ittaba'al huda. Selamat sejahtera atas orang yang ikut hidayah, ikut kebenaran. Fa inni ansahuka lillah. Maka sesungguhnya aku akan nasihat kepada kamu kerana Allah. Siapa kata ni? Tok guru dia, Sulaiman Al-Kurdi. Antakuffa lisanaka anil muslimin. Aku nasihat kepada kamu bahawa kamu butiha lidahmu tu jangan tuduh orang Islam, jangan mengkafirkan orang Islam,
Jangan kamu mengkafirkan orang Islam. Fa in sami'ta min syakhsin, maka apabila kamu dengar daripada seorang orang Islam annahu ya'taqidu ta'thira dzalikal mustaghatha bihi min dunillahi ta'ala, maka jikalau kamu dengar tentang seorang yang i'tikad kata si mati di kubur ni boleh wi orang panggil pemunafaat, boleh wi kesal. Nah, jika kamu dengar tentang seorang tu dia pegang lagu tu, fa'arifhu as-shawab, maka menghajarlah dia, mengoyaklah benar betul dengan dia. Kata pegang lagu ni salah ni, sebab tidak boleh kesal malaikat Allah. Tu. Jadi kamu jangan gaduh mengkafirkan dia. Kalau kamu yakin 100% kata dia ni pegang lagu tu sungguh, muhajar dia dulu. Hajar royak ke dia hak mana ni salah ni, hak betul lagu mana. Tu. Wa bni lahul adillata ala annahu la ta'thira li ghairillah. Dan kamu bawa datanglah dalil-dalil tu yang kata tidak boleh kesal malaikat Allah. Si mati ni tidak boleh munafaat dan tidak boleh mudarat. Wa ayat alasan dia. Tu. Fa in aba fa kufruhu hina idzin bi khususihi. Dan apabila dia degil, dia tak dengar, dia nak pegang i'tikad lagu tu, maka ketika ni dia seorang tu ialah kufur tu. Tu bukan orang semua, ia tu ialah. Wala sabila laka ila takfiri as-sawadil a'zami minal muslimin. Dan kamu tak berhak, hei anak Abdul Wahab, hei Muhammad, kamu tak berhak nak mengkafirkan orang Islam semua, tak boleh. Sebab apa untuk guna nasihat lagu tu? Sebab Muhammad bin Abdul Wahab dia mengkafirkan orang. Dia mengkafirkan orang. Dia tak mengkafirkan orang, tok guru nak tulis surat nasihat apa? Tu sebab tulis surat lagi ni sebab berlaku dah tu. Tu dia. Maka di sini dalil tu kata Muhammad ni dia dah keluar daripada sunnah wal jamaah dengan sebab dia mengkafirkan orang. Mengkafirkan mudah benar. Patut leh kata tok guru dia Sulaiman Al-Kurdi. Dia kata wa anta syadzun anis sawadil azam. Mu ni syadz. Mu ni orang pelik pada orang. Pendapat mu ni syadz. Pendapat syak orang tak buat kira. Pendapat yang tak boleh buat kira. Tu. Fanisbatul kufri ila man syadza anis sawadil a'zam aqrab. Jikalau nak kira buat kufur sungguh, mung lebih kufur daripada orang lain sebab mung pelik daripada orang lain. Tu. Jadi mung tak ikut kebanyakan orang ramai orang Islam. Tu. Kenapa? Ketika ni mung dekat kepada kufur lebih daripada orang lain, li'annahu ittaba'a ghaira sabilil mu'minin. Kerana orang yang syadz ialah orang ni dia tak suka jalan ni orang Islam ramai-ramai. Maka masuk dalam ayat Quran yang Nabi yang Tuhan kata wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'u ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ni Syekh Kurdi tulis surat nasihat gi kepada anak murid dia yang nama Muhammad bin Abdul Wahab yang duk mengkufurkan orang Islam. Maka bab kufur ni Nabi ada hadis banyak. Nabi larang tak se kita mengkufurkan orang. Bahkan Nabi kata beringat siapa yang kata ke saudara ya anta kafir, mung kafir mung beringat. Jikalau dia tak kafir, maka kafir tu akan jetak mari jadi sama mung diri. Mung akan jadi kafir. Jangan main bab ni, bab kufur kan ni. Takutlah saudara semua. Tu. Baik. Dan maka
mengkafirkan orang Islam ni, ini bukan daripada cara Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itulah tak kala Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikut dia daripada Wahabi ni mengkufurkan orang Islam yang tak setuju dengan dia, dengan sebab inilah dia bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Faham saudara semua nah? Faham insya-Allah. Baik. Itu yang pertama. Kita mai dengar orang yang kedua, iaitu kena kepada saudara dia sendiri, adik dia ataupun kakak dia tak silap. Nama Sulaiman bin Abdul Wahhab yang matinya pada tahun 1209. Ai mati lepas daripada Muhammad bin Wahhab mati 3 tahun. Jadi Muhammad bin Wahhab ni mati pada tahun 1200. Sulaiman mati 1209. Nah, maka apa dia kata dalam kitab dia As-Sawa'iq Al-Ilahiyah? Dia kata apa? Innal Wahhabiyah. Sesungguhnya puak-puak Wahabi ni, dengar dia kata. Maka Sulaiman bin Abdul Wahhab ni tokoh ulama yang hebatlah di masa tu nah. Tokoh ulama diakui oleh masyarakat. Kata dia ni orang alim, berbeza daripada Muhammad. Muhammad orang tak aku, puak dia saja yang akunya. Semua ulama Islam tak aku pun, saudara semua. Nah, itu dia. Baik. Kalau gitu Sulaiman bin Abdul Wahhab ni kata kana? Dia kata innal wahhabiyata, sesungguhnya puak Wahabi ni faraqat ahlas sunnati wal jamaah. Mereka ni telah keluar, telah tinggal, telah becek, telah berbeza, telah mufaraqah Ahlussunnah wal Jamaah. Nih, kalau gitu bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa kata ni? Sulaiman bin Abdul Wahhab, saudara bagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, tapi dua ini berbezalah. Sulaiman tokoh ulama Hambali yang hebat, diakui oleh seluruh masyarakat Islam. Adapun Muhammad bin Wahhab tidak diaku, malaikat fuad Wahabi itu saja akunya, saudara semua. Nah, maka Sulaiman kata fuad Wahabi bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa tu Sebab apa tu? Dia kata kerana apa? Wa annahum kaffaru al-ummata al-muhammadiyyata. Kerana fuad Wahabi ni dia mengkufurkan umat Islam, umat Nabi. Jadi setiap orang yang tak ikut fuad dia, setiap orang yang tak tunduk kepada fuad dia, setiap orang Islam walau mengucap 2 kalimah syahadah sekalipun, tapi jikalau berbeza dengan fuad dia, maka semua tu kafir belaka dipadangi fuad Wahabi. Siapa kata ni? Muhammad ibn Sulaiman bin Abdul Wahhab. Ia lebih tahu pada kita. Sebab apa? Ia hidup semasa. Duduk dengan Muhammad boleh kelih dengan mata palu apa hak berlaku. Ia boleh kelih saudara dia sendiri. Nah, Muhammad tu hak gapo buat. Dan banyak dia nasihat kepada, nah, jikalau abai dia, kalau adik-adik dia lah. Tak kira lah. Tu dia. Saudara semua. Nah, tu. Maka dia lebih tahu pada kita teruk. Sebab apa? Ia orang tepat teh. Supaya saya duk terlubai. Maka saya lebih tahu gapo le terlubai lebih daripada orang duk nara tu. Lebih daripada orang duk bakak tu. Kita tahu, misalnya kita buat stanakan tempat kita sini ni. Kita orang Sam Cangwat lebih tahu gapo berlaku sungguh tempat kita. Nah, ataupun orang bakak ni dia duk kecek benar dia dengar ya. Hakikat sebenarnya tak tahu. Sebab ia tak ada duduk dalam tempat yang berlaku. Ning Sulaiman, ia duduk di masa tu dan dia duduk, dia panggil boleh kelih benda berlaku. Maka ia lebih tahu daripada kita. Kata, buat ni lagu mana, ni lagu mana. Lepas tu bukan ia sore. Kalau ia sore ni kita deki apa, boleh hadir. Nah, tapi Sulaiman ni orang terjemah dia bukan begitu, orang baik, orang takwa kepada Allah. Nah, itu dia. Lepas tu mari dua palang pula semua umat Islam, ulama Islam semasa tu tak ada seorang pun tak netai Muhammad. Tak ada seorang pun
tak nete Muhammad bin Abdul Wahab orang yang tahu hakikat yang sebenar. Bagi Muhammad bin Abdul Wahab yang tahu hakikat sebenar, maka tak ada seorang pun setuju dengan dia, bahkan semua tu hukum kata dia sesat belaka. Bagaimana kita nak kata dia Ahlussunnah wal Jamaah? Bukan dia tu. Sebab ulama di masa dia semua hukum kata dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih-lebih lagi ni orang ilmu sendiri. Orang ilmu sendiri. Siapa? Sulaiman bin Abdul Wahab. Adik dia atau kakak dia. Nanti saya kelih semula tarikh dia panggil beranak, dia tahu kata hak mana adik, hak mana kakak. Tapi saudaralah. Baik. Kerana apa? Fuad Wahabi ni abang sendiri ataupun adik sendiri dan orang yang pengikut tu bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah, sebab mereka ini mengkafirkan umat Islam, umat Nabi Muhammad. Maka mengkafir tak boleh. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang semaya ikut kiblat kami, siapa yang makan sembelih kami, maka dia mau tu daripada golongan kami, ai orang Islam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah atau anna Muhammadan rasulullah. Dan dia mengucap Islam dah tu. Bagaimana kita dihukum kata mungkafir padahal dia mengucap dua kalimah syahadat? Dia nak semaya ikut dia panggil menghadap kiblat yang satu. Bagaimana kita nak hukum? Ni semata-mata bukan buat kita kafir. Apakah lagu tu? Itu bukan agama lagu tu. Itu nafsu terus dah tu. Saudara semua. Baik. Dan kata Sulaiman lagi, wa ja'alu biladal muslimin bilad harbin. Kelih tu sampai setara tu. Dan Fuad Wahabi ni dia menjadikan negara Islam negara musuh, negara harbi. Supaya kata kafir dah. Jadi semua orang Islam bukan fuad dia tu dipandangnya fuad dia kafir belaka. Kafir. Dan kafir wajib kena perang, wajib kena bunuh. Dan le surat ni tak usah berasa saudara semua. Di belakang penuh dengan sejarah apa hak Wahabi buat. Hari tu tempat tu bunuh orang situ. Rapah harta orang situ. Siapakah orang nak semaya di masjid bunuh. Siapakah budak bunuh. Ada. Nanti di belakang-belakang. Nanti kita kira cara belakang. Siapa tempat dia insya-Allah. Saudara semua. Jangan gaduh. Sebab tu saya minta besar-besar hati dengar saya daripada awal siapa kepada akhir kitab, lepas tu nak kritik-kritik. Itu dia. Kita tak lari siapa kritik, tapi dengar Wahabi dulu. Lepas tu minta buka dada orang luar. Kita terima semua hak kritik dan kita minta dia mau dengar juga apa kita bersapa. Tu. Kita kecek di dasar mahabbah. Kasih sayang saudara semua. Baik. Dan dia kata lagi. Kata pada muka surat 38 Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan al-yauma ubtuliyan nasu biman yang tasibu ilal kitabi was sunnah. Maka pada hari ni di masa dia bukan hari kita ni, di masa dia tu. Dia kata di hari ni masa dia. Di hari ni manusia difitnah besar, dicuba besar. Cuba apa? Dengan mereka yang apa ni? Yang nisbah diri kata dia ikut Quran, ikut sunnah. Ni ikut Quran, ikut sunnah. Kami lah yang ikut Quran, ikut sunnah. Ni. Maka Sulaiman kata hari ni bala besar dengan Fuad ni. Fuad hendak mengaku kata ikut Quran, ikut sunnah ni. Hak sebenar pun saudara semua tak ada kena mengaku hak sebenar pun. Sebab apa? Sebab tak ada satu kumpulan pun daripada umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah ni yang tak pegang Quran dengan hadis. Tak ada pun. Semua tempat bergantung Quran hadis belaka. Sebab tu kita tak ada kena cur dah kata akulah yang pegang Quran dengan sunnah. Tak nak cur tu. Tu dakwa saja. Ni berkelih ni. Sulaiman kata ni. Ni dakwa kata ikut Quran, ikut sunnah. Maka ikut ni adakah dengan pegang Quran lagu tu dinamakan ikut? Tak. Ikut Quran, ikut sunnah ni semua ikut Quran belaka. Golongan yang sesat ikut Quran juga. Di hari ni kita dengar di Mesir orang yang kata perempuan tak wajib tutup aurah ni, dalil dia daripada Quran.
dan orang yang duk menetai hukum hudud dalil daripada hadis yang sahih, dalil daripada Quran hadis belaka tu. Tapi semua kita orang Islam hukum kata apa? Sesat belaka tu. Nah, sebab apa hukum sesat? Tidakkah dalil daripada Quran? Tidakkah dalil daripada hadis? Ya. Sebab apa sesat? Sebab pahamnya dia belak. Sebab pahamnya dia gelaweng. Sebab dia bukan ahli. Sabit tu Quran hadis pun sesat. Nah, tu bukan kata orang yang berkata dengan Quran dengan hadis ni ialah betul semua dak. Bukan dari situ. Bukan. Nah, kalau gitu kan, fuad dulu ni, Qadariyah betul sebab Quran hadis juga dalil dia. Fuad Jabariyah betul sebab Quran hadis juga dalil dia. Tapi semua umat Islam hukum sesat belaka, fuad bid'ah belaka tu. Nah, sebab apa? Pahamnya yang geleweng. Sebab tu bukanlah semata-mata dakwa kata akulah ahli Quran, akulah pegang Quran dengan hadis, itu kata kita betul. Dak, bukan gitu saudara semua. Nah, Haniklah Sulaiman kata di hari ini orang Islam manusia dicuba besar dengan satu kumpulan yang dakwa ikut Quran ikut sunnah. Wa yastanbitu min ulumihima, dan mereka ini yang dakwa ikut Quran ikut sunnah ni dia ya istinbat hukum pelajaran daripada Quran dan sunnah. Nah, wala yubali man khalafahu, dan dia tak wakira dengan siapa yang menyalahi dia. Wa man khalafahu fahuwa indahu kafir. Kalian saudara semua. Allahu akbar. Nah, maka kita nak pakai bahan ke mana? Sebab dia hidup semasa. Dia boleh tahu apa hak berlaku. Dia boleh kelih dengan mata kepala dia, boleh dengar dengan telinga dia, kadang-kadang berlaku depan mata dia. Maka dia rakyat kita benda hak berlaku tu. Allahu akbar. Maka dia kata apa? Dan siapa yang menyalahi dia, ai Muhammad bin Wahab, dan orang yang ikut dia. Nah, maka semua orang yang menyalahi dia, hak tak ikut dia, ialah mereka ini di sisi Muhammad bin Abdul Wahab kafir. Apa? Nak jadi Ahlussunnah wal Jamaah ke mana lagu ni? Nah, sebab sifat Ahlussunnah wal Jamaah dia tak mengkafirkan orang. Kita tak mengkafirkan orang. Baik. Hadza wa huwa lam yakun fihi khoslatun wahidatun min khisali ahdil ijtihad. Allahu akbar. Padahal dia ni sikit mahbub pun tidak ada ilmu yang mengahlikan dia sampai martabat ijtihad. Dia kecek mudah-mudah gak dia kata ia jahil. Tapi dakwa pegang Quran dan sunnah ya. Lepas tu, dia panggil apa? Perasai diri, siapakah? Waktu ambil hukum daripada Quran Sunnah. Padahal dia bukan ahli. Kelih ni, Sulaiman katakan. Wala usyri wahidatin. Bahkan ilmu yang ada pada dia tu, tak siapa neng naisib kali. Bukan kata neng nairoid, dia panggil apa? Bukan kata satu daripada, ya misal kata gini. 100% tu nah bagi 10 pula. Nah, buat 10. Maka dia kata kepada Muhammad bin Abdul Wahab ni, dia kata apa? Neng naisib pun mung tak ada lagi ilmu. So kata sib naib nairoi. So kata yisib persen dak. Neng persen tak siapa lagi ilmu mung. Pa bagaimana mu nak keluar hukum sendiri? Nah, sebab orang yang nak keluar hukum ni kena sampai martabat mujtahid. Maka mujtahid Allah ilmu tidak bukan mudahlah saudara semua. Sebab tu orang umat Islam semua semenjak sahabat, nah, sahabat masa kita ni padahal dah tutup lama dah pintu ni. Tak ada siapa-siapa dah. Tutup mari beribu tahun dah tutup pintu ni. Saudara semua. Tapi nak kata sebab payah ni, maka ulama dia mai kaji. Semenjak sahabat ni, masa Nabi mati, sahabat semua ada 120,000 orang. Sahabat masa Nabi mati. Nah, lepas tu mari tabi mari apa? Tapi nak kata orang yang siapa martabat mujtahid daripada umat Islam semua ambil semasa sahabat,
dan tabi'in, tabi'in adanya ana. Ada semua 85 orang ya. 85 orang sahaja hak siapa martabat mujtahid. Saudara semua. Lepas tu habis korong yang ketiga ni, aku 3 perut mari pak lepas tu katuk dah. Tak ada siapa-siapa martabat mujtahid dah. Pas Muhammad bin Abdul Wahab ni mari beranak ni. Baru ni korong yang ke-11 dah. 12 dah. Pas nak siapa martabat mujtahid kat mana? Nah, lagi pula di masa dia tu kalau nak kira agak di kalangan para ulama, dia tu dia panggil apa? Martabat ulama yang diakui pun tak siapa. Tak siapa martabat ulama yang orang nak mengaji, nak terima ilmu dak sekali. So kata siapa martabat mujtahid. Nah, siapa martabat ulama yang boleh mengajar orang pun tak siapa sekali. Dipandingi orang alim lah, bukan pandingi orang jahil. Pandingi orang jahil ni orang yang baca Quran pandai apa ni dikira kata ahli dah. Hak tu orang tak buat kira. Orang nak buat kira kata dia ni ahli ilmu atau tidak. Siapa yang ukur? Para ulama. Dah bukan orang awam biasa. Nah, baik saudara semua. Maka dia kata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad panggil Sulaiman kata, Allahu akbar. Baik. Dan dia kata apa ni? Dia kata pula daripada Sulaiman kata lagi, dia kata dan fuak kamu ni hei Wahabi amung ambil ayat Quran hamaltum kalam Allah Ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kalama ahli ilmi rahimahumullahu ala mafahimikum al-fasidah. Allahu akbar. Maka dalam sungguh ayat Quran, dalam sungguh hadis, dalam sungguh kata sahabat, kata para ulama tabi'in sungguh, tapi dengan pahaman mung yang rusak, yang geleweng, yang belok. Itu. Maka jikalau ayat Quran sekalipun dia faham geleweng, hadis sekalipun dia faham belok, sesat. Saudara semua, dengar perkataan saya baik-baik. Quran dan sunnah ya hidayah. Tapi hidayah Quran dan sunnah qasirah. Tak sempurna. Tak sempurna. Hidayah Quran, hidayah hadis tak sempurna. Walau Quran hidayah dia tak menafi, bukan sebaik-baik hidayah Quran. Dan juga sunnah Nabi hidayah, tapi hidayah dia tak sempurna. Dia kena ada benda lain mari pun baru sempurna hidayah dia. Gapo yang sempurna tu? Ialah para ulama. Para ulama. Para ulama. Di hari ni kita tahu ulama hari ni. Kita menghinakan ulama. Ini punca bagi sesat ni. Saudara semua, apabila mati ulama, Quran ada pun tak pakai. Hadis ada pun tak pakai. Sebab apa? Dah hilang ulama, Quran ada pun sesat orang. Dah hilang ulama, hadis ada pun sesat orang. Ini bukan perkataan saya. Ini bukan perkataan bapa tempat kita. Ini bukan perkataan para ulama. Ini bukan perkataan Imam Syafi'i. Ini bukan perkataan sahabat, bukan. Siapa kata? Nabi SAW. Nabi kata, sesungguhnya Tuhan tak menghilangkan ilmu ni dengan cabut tubik daripada dada para ulama. Tak. Tapi Tuhan mengakidkan ilmu daripada bumi dengan mematikan para ulama. Sehingga hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi kata. Hadis sahih muttafaqun alaih. Nabi kata, apa makna dia? Ialah Tuhan tak akan menghilangkan ilmu daripada muka bumi ni dengan menghapuskan daripada dada-dada orang alim. Tak. Tapi Tuhan mengakadkan ilmu dengan mematikan para ulama. Sehingga apabila mati habis lisu, itu dia. Ketika ni manusia ditanya orang yang jahil-jahil.
Maka orang yang kena tanya, dia fatwa. Dia mau tanya apa hukum? Hukum gini, jawab fatwa. Maka orang yang fatwa, yang kena tanya, yang dia jawab tu, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Saya nak tanya kata, ketika tu Quran ada ke tak? Ada. Lipoh. Nah, milion buah Quran. Bahkan ada setiap rumah. Hadis ada ke tak hadis? Lipoh. Le maktabah. Hak umum, hak wakaf, hak jual ke maktabah penuh. Kita hadis. Tapi ada Quran, ada hadis tu, adakah memadai? Tak memadai. Sebab apa? Sebab ulama hilang. Dan ulama hilang, ada Quran, ada sunnah pun orang manusia dapat hidayah, tak dapat hidayah. Lepas tu sesat. Siapa kata ni? Nabi SAW. Nah, itu dia. Sebab tu ya kita kena pegang Quran, tapi dengan fahaman yang betul. Ya, kena pegang dengan hadis, tapi dengan fahaman yang betul. Bukan dengan ikut fahaman ikut gerak. Lepas tu nak fahaman yang betul ni lagu mana? Dengan orang yang berahli. Orang yang berahli. Nah, ahli ilmu sungguh. Baru faham Quran betul, baru faham hadis betul. Nah, saudara semua, ni kadang-kadang kita ni baru ngaji 2 hari, orang panggil apa? Pergi Quran, dalil Quran, dalil hadis dah. Nah, ada dia orang lain tak ada, tak orang panggil apa sesat. Hei, kalau saudara semua, ni gaduh. Allahu akbar. Baik. Allahu akbar. Maka ini saning perkataan Sulaiman bin Abdul Wahab, saudara semua. Nah, dan kata Imam As-Sawi, yang mati pada tahun 1241. Nah, ada dia lepas pada Muhammad bin Wahab ni mati lebih kurang dekat 20 tahun lebih-lebih, maka dia panggil mati Syekh Muhammad orang semasa lah, orang semasa. Lepas tu tahu benda yang berlaku, walau tidak boleh kelih dengan mata pun sebab tempat lain-lain, tapi khabar yang duk sapa tu dia panggil pun wa dia tahu tentang hakikat yang berlaku, saudara semua. Nah, ada. Baik. Dia kata apa? Waqila, dan kata qil, dia kata dalam kitab dia, hasyiah dia Alal Al-Jalalain. Muka surat 78. Dia kata mana? Dia kata waqila hadhihi al-ayatu nazalat fil khawarij. Nah, jadi dia duduk tafsir tentang satu ayat, iaitu ayat apa ni? Ayat kena kepada burah. Orang panggil apa? Penjahat, pengganah yang duk plon orang. Nah, ada. Maka ayat ni diturun kena kepada orang panggil apa? Al-Khawarij. Alladzina yuharrifuna ta'wil al-kitab was sunnah. Mereka yang faham Quran dan sunnah dengan fahaman mereka. Ta'wil ikut nafsu mereka. Nah, tidak dengan manhaj, tidak dengan dia panggil jalan, dia panggil ilmu yang betul dah. Nah, ada. Lepas tu wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum. Maka dipandangnya fak dia tu orang lain kafir. Orang lain kafir. Bahawa kafir dipandangnya fak dia, maka dia menghalalkan darah. Halal bunuh dan halal harta. Boleh bunuh, boleh rapas harta. Maka ayat ni turun kena kepada fak Khawarij, kata Imam As-Sawi. Nah, kama huwa musyahadun al-an fi nazairihim. Dan hak tu Khawarij masa dulu gitu masa sahabah tapi lah ni pun berlaku juga, kata Imam Sawi. Lah ni pun berlaku juga
Nah, yang orang boleh kelih dengan mata kepala. Nah, tu dia. Sebab apa? Perbuatan mereka lah ni serupa dengan perbuatan mereka dulu. Serupa segi mana tu? Serupa segi mengkufurkan orang, menghalal darah dan menghalalkan harta orang. Jadi siapa yang bukan fak dia ialah kafir. Dah kafir halal darah, dah kafir halal apa harta. Nah, orang rupa lain-lain, masa lain-lain tapi perbuatan serupa. Nah, tu dia. Maka fak ni hak berlaku sekarang ni, Imam Sawi kata ni, duk mana? Wa huwa firqatun bi ardil Hijaz. Maka kumpulan ni yang duk buat perbuatan serupa fak Khawarij masa dulu tu, yang mengkafirkan orang, lepas tu menghalalkan darah, halal apa harta ni, puak ni, nah yang perbuatan serupa Khawarij dulu ni ialah duduk di kawasan Hijaz. Hijaz ni kepada Najd, kawasan Riyadh ni. Nah, yuqalu lahum al-Wahhabiyah. Tu dia. Puak ni dah nama puak dia nya ialah Wahhabi. Nama puak dia nya ialah puak al-Wahhabi. Ni, siapa kata ni? Imam As-Sawi, orang yang hidup semasa dengan dia. Nah, kalau gitu seolah-olah Imam As-Sawi nak ayat kata puak ni ialah puak Khawarij. Puak ni bukan ahli sunnah wal jamaah, bukan puak ni daripada puak Khawarij. Nah, sebab itulah kita kata Wahabi bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Saudara semua. Allahu akbar. Baik. Itu perkataan yang kedua, yang ketiga. Nah, yang keempat ialah perkataan Imam Muhammad Amin ibn Abidin Al-Hanafi. Nah, dia panggil marji', tempat kembali, tempat tupu. Nah, bagi mazhab Hanafi di masa dia. Mazhab Hanafi semua seluruh diakui orang yang paling hebat sekali bab fiqh, yang alim sungguh mazhab Hanafi di masa tu kena kepada Muhammad Amin ibn Abidin Ad-Dimashqi. Nah, itu dia yang mati pada tahun 1252 Hijrah. Orang semasa juga ni, orang semasa semasa Muhammad bin Wahab dan pengikut dia, saudara semua. Maka dia kata oleh kitab dia dan kitab fiqh dia tu, kitab dia panggil kitab besar dia tu. Nah, Radul Mughayr panggil Muhtar tu. Dia kata mana? Jilid yang keempat, muka surat 262. Dia kata kama waqa'a fi zamanina. Nah, jadi dia duk kacau bab hudud lah ni, kacau bab burau boleh jadi. Saya gamak-gamak ni, dia panggil sebab ia tak lain, tak jauh lah tak. Nah, maka sebagaimana berlaku juga masa learning di masa kami ni. Nah, fi atba' ibni Abdul Wahhab. Nah, jadi berlaku learning satu kumpulan yang perbuatan dia serupa fak Khawarij. Nah, jadi fak ni ialah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab allazina kharaju min Najd. Mereka ni yang keluar daripada Najd. Tempat dia keluar fak dia tu di kawasan Riyadh, Najd. Nah, wa taghallabu 'alal haramain. Lepas tu dia pergi jajah, dia panggil Mekah dan Madinah. Dan insya-Allah sampai masa depan-depan belakang-belakang ada. Dia panggil apa? Sejarah, tarikh yang diroyak oleh Fuad Wahabi sendiri, anak murid Muhammad sendiri. Kata masa hari ni, tahun ni kita serang Mekah. Tahun ni, masa ni kita serang Madinah. Kita serang Taif. Kita pergi musuh di Iraq. Ada habis, saudara semuanya gaduh. Ada belaka. Kita pergi setangga-setangga. Nah, itu dia. Semua apa kita rakyat, kita berkecil ada alasan belaka. Bukan orang panggil dakwa dengan tak tahu apa gitu, tak bukan dia. Nah, saudara semua. Nah. Baik. Ya, terima kasih kepada saudara kita yang kata ittaqullah wa la tatakallam illa bil itqan. Nah, tu. Ya, saya kecek dengan alasan, saya kecek dengan ada tempat ambil, bukan dengan semata-mata nafsu saudara semua, minta faham. Lepas tu saya terima baik-baik kritik daripada saudara, dan saya minta juga daripada saudara bukan ada luah. Jikalau tak biasa dengar, maka dengar. Nah,
dan jikalau dia panggil apa dengar dah dia panggil tak yakin kata benar atau tak benar, cuba pergi kaji. Apa hak saya baca ni ada semua kedak. Ulama kata semua kedak. Kak saya dakwa reka sendiri. Nah, tu dia. Ya, kita tukar pendapat saudara semua. Nah, jikalau saya belok mana tak betul mana, kritik mari. Goyak kata saya bohong situ tu, tak ada siapa kata hal ni. Dah angka bohong. Bagi tahu saya. Tapi saya goyak dah kata saya ambil sini muka surat ni gini. Cuba lagi kelih girojak ke sendiri. Ada kedak saya goyak. Nah, saudara semua. Baik. Allahu akbar. Saudara, nah. Patu wa kanu yantahiluna madhhab al-Hanabilah. Maka Ibn Abidin kata apa? Fuak Wahabi ni dia bermazhab dengan mazhab intisab kepada mazhab Al-Hambali. Nah, mazhab Al-Hambali. Nah, lakinnahum i'taqadu annahum humul muslimun. Tetapi mereka ini pada pegangnya dia, fuak dia sajalah yang Islamnya, yang berimannya. Wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikun. Nah, dan sesungguhnya setiap orang yang menyalahi bab pegangnya tak serupa dengan fuak dia ni, maka pada padangnya fuak dia ni semua tu dia panggil musyrik belaka. Lepas tu jadi musyrik lagu tu gak fastabahu bidzalika qatla ahli sunnati wa qatla ulamaihim. Nah, hukum kata syirik gak halal darah. Nah, maka bunuh ahli sunnah wal jamaah banyak. Sebab tu beratus-ratus ulama yang mati di masa tu, ulama di Madinah, ulama di Taif, ulama di Mekah, ulama kawasan lain-lain lagi, ramai mati dengan sebab dibunuh oleh al-Fuaq al-Wahabiyah. Nah, siapa yang tak percaya, tak yakin, kembali klik kepada sejarah boleh. Nah, lebih-lebih lagi bersama kita ni yang dia panggil apa ni? Yang cenderung pergi kepada Wahabi. Saya tak sewi saudara baca buku kitab yang dikarang oleh Asy'ariyah sekali. Tak sewi baca buku yang dikarang oleh Al-Sunnah wal Jamaah sekali. Pergi baca buku hak dikarang oleh Wahabi sendiri. Nah, cuba tak kembali klik kepada kitab sejarah. Nah, dia panggil Tarikh Ibn Ghunnam. Nah, patu pergi baca lah kitab dia panggil apa? Ad-Durat As-Saniyah. Nah, dalam 12 jilid itu. Nah, tempat bergantung sejarah Wahabi dan fatwa-fatwa ulama Wahabi duduk letu belaka. Nah, pergi baca kembali klik boleh. Kata semua kedak saya royak ni. Kata di serang Mekah semua kedak, serang Madinah semua kedak, bunuh di orang Taif semua kedak. Kembali klik boleh. Nah, patu marajik bukan daripada hak kami, bukan daripada Asy'ariyah, tak, daripada Wahabi sendiri. Anak murid rapat Muhammad bin Wahab sendiri. Nah, Ibn Bashir sore lagi. Nah, tu dia panggil apa? Dicatat taruh saudara semua. Ada pun hak saya baca ni, dia daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah Ibn Abidin. Nah, royak kata berlaku lagu tu. Nah, tu dia. Baik. Allahu akbar. Lepas tu kata Imam Ad-Dahlan, mufti Mekah masa tu. Masa dia tu dia lah mufti Mekah. Nah, Ahmad Zaini Dahlan, dia kata dalam kitab ya Ad-Durar As-Saniyah. Dia kata muka surat dia panggil 42. Nah, ada. Dia kata mana? Dia kata wa kana Muhammad bin Abdul Wahhab wa jama'atuhu yahkumuna 'alan nas bil kufri. Clear. Adalah Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya, jemaahnya, puak dia tu, dia menghukumkan di atas manusia orang Islam yang lain daripada puak dia tu bil kufur, kata kafir. Supa dengan Ibn Abidin kata, supa dengan Imam Sawi kata, supa dengan Imam Sulaiman Al-Kurdi kata, supa dengan Sulaiman bin Abdul Wahhab kata, supa. Maka semua tu ulama belaka tu ulama yang hebat-hebat.
Dan saya yakin kata mereka tak pakat cerak, tak pakat dia tak bom pintai Medan. Tempat lain-lain masing-masing, tapi semua tu tahu benda yang berlaku. Wa mereka hukum dan sapa kepada orang lain kata berlaku lagu ni. Saudara semua. Nah, ada. Lepas tu lepas daripada you hukum kata kafir tu, nah, wastabahu dima'ahum wa amwalahum. Maka dia menghalalkan darah orang Islam yang dia menghukumkan kafir, yang tak serupa dengan puak dia, hukum kafir, maka menghalalkan darah, menghalalkan harta benda. Nah, ada. Bahkan wa kanu yusarrihuna bitakfiri al-ummati mungzu 600 sanah. Allahu akbar. Bahkan mereka itu fuak Wahabi itu, dia menghukumkan kafir umat Islam semenjak 900 tahun dulu lagi dah. Jadi ambil di masa Muhammad bin Wahab turun pergi Perak 900 tahun, semua tu duduk dalam kafir belaka. Islam tak ada. Islam putus. Islam putus sekat tu saja. Lepas tu kafir mari pop, maka Muhammad bin Wahab ni lah wari Islam semula. Wari agama Islam semula. Itu dia. Wa awwalu man sarraha bidzalika Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Dan orang yang pertama yang mensarehkan, yang iklankan perkataan ini, nah, Muhammad Abdul Wahhab dia lah yang mula-mula. Kata Islam dah putus semenjak 900 tahun lepas. Dan aku orang yang bangun semula. Nah, ada. Wa kana yaqul inni ataitukum bidinin jadid. Dan apabila dia pergi dakwah orang, ya siapa? Kata sesungguhnya aku telah mendatangkan agama baru. Islam. Belum ni Islam tak ada. Allahu akbar. Kalau kita guna atas perkataan ni, maka semua para imam, kafir lakon, Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, kafir tu. Ada. Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Asqalani, kafir belaka. Imam Sayuti, Imam Al-Iraqi, Imam As-Sakhawi, Imam Utah bin Abillah, semua tokoh-tokoh ulama besar, ulama hadis tu kafir belaka. Tak ada Islam, putus ketika tu. Allahu akbar. Ada. Baik. Wa kana ya'taqidu anna al-islam munhasirun fihi wa fi man tabi'ahu. Setara tu ya. Dan dia pergi kata Muhammad Abdul Wahhab ni, dia pergi kata Islam ni tentu kepada diri dia dan fak yang ikut dia sahaja. Itu saja. Jadi orang yang bukan fak dia, tak ikut dia, maka semua tu kafir belaka. Baik. Wa anna an-nasa siwahum kullahum musyrikun. Dan semua manusia yang lain daripada fak dia, semua tu musyrik belaka. Musyrikun belaka. Allahu akbar. Dan kata lagi Imam Zainud Dahlan, dia kata wa kana Muhammad bin Abdul Wahhab yaqul inni ad'ukum ila at-tauhid wa tarki syirki billah. Sesungguhnya aku menserukan kamu kepada tauhid Allah dan tinggal syirik dengan Allah. Lepas tu dengar dia kata wa jami'u ma huwa tahta as-sab'i at-tibaq musyrikun 'ala al-itlaq. Dan semua orang yang ada di bawah langit ni, yang bukan fuakku ni, semua tu dia panggil apa? Musyrik belaka. Wa man qatala musyrikan falahul jannah. Allahu akbar. Dan siapa yang bunuh orang musyrik, orang Islam semua, yang bukan fuak dia, siapa yang bunuh musyrik, maka wajib bagi dia syurga. Allahu akbar. Inilah punca yang menumpahkan darah. Inilah yang buat tumpah darah sesama orang Islam. Ini benda yang berlaku. Kita tidak boleh nak ingkar.
Boleh ada kata, oh tu dia panggil ini Imam Ahmad Zain Dahlan ni. Nah, maka dia ni walau bukan semasa, tapi dia dengan orang yang semasa dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Satu. Yang kedua pula, apa hak Zaini Dahlan royak ni pada ghalib ada dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama Wahhabi sendiri, ulama sejarah. Nah, ada. Jadi dia panggil benda berlaku tu benda berlaku supa. Baik. Ataupun berbeza sikit sebanyak tapi lari tak jauh. Nah, ada. Allahu akbar. Supa hak ni hak dia panggil juga ayat dalam kitab ayat Umar al-Balad al-Haram ni. Imam Zain Dahlan kata kan ni. Dia kata annal wahhabiyata lamma dakhalu at-ta'ifa qatalun nasa qatlan amma. Allahu akbar. Maka daripada perbuatan yang dibuat oleh fuq Wahabi hak ni lepas daripada Muhammad mati dah. Pengasas mati dah tapi pengikut dia. Anak murid dia dan anak murid bagi anak murid dia masa ni berlaku ni. Nah, ada dia. Ning ada dalam tarikh Ibn Bashir ada ni. Royak dalam kitab dia hak dikarang oleh orang Wahabi sendiri. Ni, dia royak benda ni. Walaupun lafaz berlain ni, tapi wakil itu berlaku. Nah, ini ni apa ni? Imam Zahni dalam royak benda ni. Kata apa? Sesungguhnya Wahabi dia masuk Taif, ai lagi serai Taif lah. Serai Taif. Maka dia bunuh orang Taif, bunuh. Keliang. Dan kalau tak mati pun tak lama dah. Nah, tu dia. Siapakah dia bunuh? Budak halah berbunuh. Nah, wasaru yadhbahuna ala sadril ummi at-tifl ar-radhi'. Allah. Ni, budak yang mek dia duk depan ni, duk dia panggil apa ni? Ibu dia panggil apa? Duk kepang ni. Nah, sembelih lagi budak. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Wa yaqtuluna an-nasa fil buyuti wal hawanit. Bunuh. Temu la umah bunuh la umah apa harta, temu kedai bunuh kedai apa harta. Ini yang fuq Wahabi pengikut Muhammad Abdul Wahhab buat dengan ahli Taif. Patu wa wajadu jama'atan yatadarasuna al-Quran faqataluhum an akhirihim. Allahu akbar. Dan fuq Wahabi ni jumpa satu kumpulan orang duk ngaji Quran. Nah, maka bunuh habis licing, tak tinggal seorang mahbub. Thumma kharaju ilal masajid. Lepas tu pergi pula masuk masjid. Yaqtuluna ar-rajula fil masjid wa huwa raqi'un aw sajidun. Maka berjumpa orang semaya duk rokok bunuh, duk sujud pun bunuh. Ini benda yang dibuat oleh fuq Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dengan ahli Taif. Nah, lepas tu wanahabu an-nuquda wal amwal. Lepas tu rapah ambil habis. Benda harta benda yang berharga ambil habis. Allahu akbar. Paning tak kalau lagu ni perbuatan, bagaimana kita nak bila daripada ahli sunnah wal jamaah? Sebab tu para ulama semua hukum kata mereka ini khawarij. Mereka ini bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Saudara semua. Nah, itu dia. Lagi kata ulama hadis besar di India dan dia tinggal India hidup Mekah dan mati di Madinah, yaitu Imam Al-Allamah Al-Hafiz Khalil Ahmad As-Sahandanfuri. Nah, kalau saya silap maaf lah, dia panggil sebab ia nisbah kepada tempat India, saya tak biasa mana. Tapi Al-Hanafi. Dia kata dalam kitab dia yang bernama Aqaid Ulama Ahli Sunnah. Aqaidu Ulama'i Ahli Sunnah. Jadi ia kata perkataan ini sebab ditanya. Ada orang tanya dia, katanya kena, hal antum minal wahhabiyyati am ahli sunnah? Tu. Orang tanya. Jadi bui faham kepada kita di sini, kata Wahabi lain, ahli sunnah lain. Dua-dua ni tak pelaga. Dua-dua ni tak pelaga. Fuq lain-lain, akidah lain-lain. Walau supaya di satu segi pun ia berbeza tempat yang lain. Nah, jadi hak kena satu saja. Emo ahli sunnah wal jamaah kena atau Wahabi kena. Tapi kita yakin cerak dah kata ahli sunnah wal jamaah lah yang kenanya.
Nah, tu. Maka ulama hadis besar yang nama Khalil Ahmad yang syarah Sahih Al Sunan Abi Dawud, nama Badlul Majhud fi Halli Alfazi Abi Dawud, dalam dekat 16 jilid yang dia syarah orang panggil kitab Sunan Abi Dawud, ulama hadis besar ni. Nah, ada. Maka puca yang dia nak karya kitab Aqaid Ulama Ahlussunnah ni, pucanya sebab ada orang tanya dia. Tanya kata, "Hei, mung ni, puak mung ni di sana tu puak Wahabi ke Ahlussunnah? Wahabi ke puak Ahlussunnah?" Tu dia. Maka sebab itulah ia karya kitab ni, maka ia sebut dalam isi kata dia tu. Nah, tu. Tapi saya udah mari pandak saja. Nah, dia kata apa? Al-hukmu indana, bermula keputusan pendapat kami yang kami menghukumkan, nah, fihim pada mereka itu Wahabi itu ialah maqala sahibu ad-durril mukhtar, ialah pendapat kami serupa dengan pendapat Muhammad Amin ibn Abidin Al-Hanafi. Nah, kita baca saat ni Ibn Abidin. Ibn Abidin katakan fa Wahabi ni fa khawarij. Maka kata Hafiz Khalil Ahmad ni As-Sahanranfuri ni, dia kata apa? Fa Wahabi pada pandangan kami ialah khawarij. Ialah khawarij. Nah, ada saudara semua. Allahu akbar. Baik. Dan lagi pula kata ulama hadis besar di Pakistan, Al-Kashmiri, iaitu Anwar Shah yang syarah Sahih Muslim, syarah Sahih Sunan Tirmizi, syarah Sahih Bukhari ni. Nah, orang yang hafal hadis tak nak royak dah puak ni ratus ribu saja ni. Nah, ulama hafiz hadis ni. Nah, ada. Dia katakan, dia kata dalam kitab dia Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari. Dia kata dalam muka suratnya 252, dia kata amma Muhammad bin Abdul Wahhab, adapun bermula Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ni, fa innahu kana rajulan baladiyan. Nah, maka sesungguhnya dia tu adalah seorang yang baladiyan ni, orang biasa, orang kampung. Nah, tu dia. Bukan kata orang din daripada orang lain siapa dia siapa martabat ulama, dak. Saudara semua, ini saya tekan sekali lagi. Semua hak saya kata ni bukan pendapat saya. Bukan perkataan saya dengan fikiran saya sendiri, dak. Semua ni perkataan ulama yang saya sampaikan. Nah, itu dia saudara semua. Allahu akbar. Maka ni kata Imam Al-Kashmiri Anwar Shah, pensyarah Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan hadis riwayat Sunan Tirmizi dan yang kitab lain-lain lagi. Dia kata Muhammad bin Wahab ni seorang lelaki qalilal ilmi, orang yang sikit sahaja ada ilmu. Lepas tu wa annahu yatasara'u ilal hukmi bil kufur, dan dia ni cepat derah gaduh hukum orang kafir. Nah, ada. Wala yanbaghi an yaqtahima fi hadha alwadi illa man yakunu mutayaqqinan 'arifan biwujuhil kufri wa asbabih. Padahal masalah hukum orang kafir ni, nah, dia bukan benda mudah-mudah. Kena orang yang berahli sungguh, kena orang yang mahir sungguh, orang berilmu sungguh-sungguh baru boleh hukum kafir apa gitu gini. Ataupun Muhammad Wahab ni tak sampai martabat tu dak. Tapi dia hukum orang kafir mudah-mudah. Nah, ada dia. Sebab tu kebanyakan orang hukum kata apa? Khawarij. Sebab perbuatan dia serupa dengan perbuatan Khawarij. Nah, Allahu akbar. Baik. Dan kata seorang ulama besar di Mesir nama Al-Allamah Yusuf ibn Muhammad Ad-Dajwi dan Al-Azhari. Nah, ada. Dia kata fa innana lam nasma' anna ahadan samma al-musyrikina muwahhidin ghaira ibn Taimiyah wa ibn Abdul Wahhab.
Jadi kata Syekh dia panggil Ad-Dajwi ni, dia kata kami tak ada pernah dengar para ulama Islam ni yang kata orang musyrik ni orang muwahhid. Nah, jadi musyrikin Mekah dulu tu, nah, semua ulama masa sahabat diri, ulama salaf lepas pada tu sampai kepada masa kita sekarang ni, tak ada ulama Islam kata waktu tu fak muwahhid. Bahkan hukum kata apa? Kata musyrikin belaka. Tetapi ada juga orang kata waktu tu fak tauhid. Dia ialah Ibn Taymiyah dengan Ibn Abdul Wahhab, Muhammad Wahhab. Sebab mereka ni kata kata bermula musyrikin Mekah lebih tauhid daripada orang yang pergi ziarah kubur. Allahu akbar. Nah, ada. Baik. Allahu akbar. Dan kata Syekh Na'imuddin Al-Murad Abadi dalam kitab li at-tahqiqat, dia kata apa? Wa kana an-nasu 'ala al-aqidatil haqqah. Sesungguhnya pada masa tu manusia semua duduk dalam pegangan akidah yang betul, minasyarqi war-ghab. Dah, semualah jatuh naik semua seluruh ni pegangan orang Islam ialah pegangan yang betul. Gapo Asy'ariyah masa tu. Nah, ada dia. Lepas tu sehingga hatta kharaja rajulun min najdil arab. Nah, sehingga keluar seorang daripada Najd, itu kena kepada Muhammad bin Wahhab, wa huwa Muhammad bin Abdul Wahhab allazi min dalalatin wadihatin. Nah, dan Muhammad bin Wahhab ni dalam keadaan sesat yang benar, yang nyata jelas lah. Nah, fala syakka annahu kana minal khawarij. Dan kami tak sakit mahbub, kata dia ni daripada golongan al-khawarij. Saudara semua ni dia baca. Jadi para ulama semasa dia hebat-hebat yang orang Islam semua akui, nah, semua tu hukum serupa, semua tu hukum sama. Kata Muhammad sendiri, pengikut dia bukan daripada ahli sunnah wal jamaah, bukan daripada khawarij, baik. Dan kata seorang ulama besar nama Abdul Hamid Ibn Al-Husain Ash-Shirwani Al-Makki, tuai hasyiah di atas kitab Tuhfah Ibn Hajar. Nah, ada dia. Jadi dia kata oleh hasyiah dia jilid yang keempat, nah, muka surat 144, dia kata wa huwa Ibnu Taimiyah wa man tabi'ahu min al-firqati ad-dallati al-masyhurati fi zamanina bil wahhabiyyah. Nah, ada dia. Maka daripada golongan orang yang dia panggil apa, yang gelewing, yang sesat, nah, ada dia di masa kami sekarang ni ialah Muhammad puak Wahhabi. Maka Imam Ash-Shirwani ni duduk mana? Duduk Mekah. Dia duduk Mekah dan dia mati pada tahun 1301 Hijrah. Jadi dia dengan orang yang dengan Muhammad bin Wahhab, dan dia dengan anak-anak murid dan anak murid bagi anak murid Imam itu dia panggil Muhammad bin Wahhab. Jadi dia boleh tulis dengan mata kepala dia apa hak Wahhabi dia buat dengan orang Islam dalam masyarakat Mekah di masa tu, dan khabar-khabar yang masuk telinga dia yang berlaku di Iraq, di Syam. Nah, ada dia. Allahu akbar. Baik, saudara semua. Dan ada lagi lah daripada golongan para ulama yang duduk berkecek dia sebut tentang panggil apa Muhammad bin Wahhab. Nah, ada. Baik. Maka dengan sebab itulah saudara semua, dengan benda yang kita baca pada awal tadi, nah, sampai kepada sekarang ni, maka kita boleh ambil natijah, nah, dengan nusus isi-isi kata yang dikata oleh para ulama yang diakui oleh masyarakat Islam, nah, daripada ulama mazhab Hambali, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Maliki, ulama mazhab yang panggil Hanafi ni,
Nah, kita boleh ambil kesimpulan kata apa? Kata Asy'ariyah ialah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ada dia. Dan Wahabi bukan daripada ahli sunnah wal jamaah, bukan daripada golongan al-khawarij yang menghukum mengkafirkan orang Islam dan menghalalkan darah orang Islam dan rapah harta orang Islam dan banyak bunuh orang Islam. Nah, para ulama beratus para ulama. Orang Islam lagi beribu-ribu orang yang dibunuh. Maka nak tahu dengan cara jelas benar-benar dibaca kitab tarikh dia panggil Ibn Ghunnam, tarikh An-Najd bagi Ibn Bishr, dan dibaca kitab Ad-Durat As-Saniyah yang dikarang oleh ulama Wahabi, dapat tahu dengan jelas kata banyak puluh ribu manusia yang dibunuh oleh dia panggil kaum Wahabi di Mekah masa tu, saudara semua. Nah, itu dia. Allahu Akbar. Dan banyaklah daripada para ulama yang karya kitab rad di atas Wahabi dan di atas Muhammad bin Wahab ni, siapakah ratus-ratus buah kitab. Ulama di Mekah sendiri, ulama di Syria, ulama di Yaman, ulama orang panggil Mesir, ulama Tunis, ulama Maghrib, ulama Libya, seluruh semasa Muhammad bin Wahab ada ditulis kitab raddah. Dan beberapa banyak ulama yang lari autowarat nitai dengan sebab kitab yang dia karang yang dia rak Muhammad ni, siapakah Muhammad hatta orang dibunuh. Sebagaimana berlaku dengan seorang nama apa ni, nama ulama nama Marbad, maka mati dia, dibunuh oleh dia panggil pengikut Muhammad bin Wahab. Nah, sebab dia menentang. Nah, ada. Maka kitab ni dikarang banyak sungguh. Siapakah di Azhar saja, dalam maktabah Azhar saja, sebagaimana telah royak oleh Syekhul Azhar, dia kata kitab yang dikarang rad Wahabi ni, nah, bersakupak dengan pegangan bab fiqh bab apa yang hak Wahabi menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah ni, siapa 200 butir kitab lebih kurang di Azhar saja tu. Nah, ditulis sebab tu dia panggil apa, boleh ada dekat beribu buah kitab yang dikarang semasa Muhammad dan lepas pada dia, nah, yang duduk rad belok dia panggil apa, cara faham dia daripada Quran, belok cara faham daripada hadis. Nah, itu dia. Maka saudara semua, ini nah benda yang kita nak kecek pada malam ni, saudara semua. Kalau gitu, jawab bagi soalan kerana apakah saya Asy'ari dan bukan Wahabi, jawab pe ada 11 jawab pe semua. Ada 11 jawab pe. Yang pertama, kerana Asy'ari ahli sunnah wal jamaah daripada golongan al-firqah an-najiyah yang Nabi berjamin insya-Allah, dan Wahabi bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan kita raya tu sama ada kita kata Asy'ariyah daripada Ahlussunnah wal Jamaah, dalil penuh dalil. Dan kita kata Wahabi Muhammad sendiri dan pengikut dia pada masa dulu itu bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah, dalil ada kita raya. Semua tu dari dalil belaka, bukan daripada perkataan kita. Nah, itu dia. Maka ini baru jawapan yang pertama. Yang semua ada 11 jawapan. Insya-Allah saudara semua ikut bersama kita. Nah, kita sambung lagi setiap malam insya-Allah. Tidak ada keuzuran apa, insya-Allah sambung pula pada malam esok. Nah, yang kedua, sebab apakah? Ni jawapan yang kedua. Jawapan pertama jawab dah. Jawab semalam dengan malam ni. Jawab semalam dengan malam ni, jawab bagi soalan pertama. Sebab apakah saya Asy'ari bukan Wahabi? Sebabnya ialah sebab Asy'ari daripada golongan Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi bukan. Dan malam esok insya-Allah jawapan yang kedua. Sebab gapo kita Asy'ari dan bukan Wahabi? Insya-Allah. Saudara semua. Maka terima kasih banyak-banyak kepada saudara semua yang berikut pada malam ni dan duk share. Insya-Allah jumpa lagi pada malam esok. Nah, itu dia. Sebagai jawapan yang kedua, sebab apakah kita Asy'ari dan bukan Wahabi. Nah, maka terima kasih banyak-banyak. Nah, saya sudahi pada malam ini dengan lafaz yang mulia.
wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.